kata ini agama. Apa kita kena kata kepada dia seperti perkataan para salaf, sammu lana rijalakum, sammu lana rijalakum, sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami daripada mana kamu dapat hal ini. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang menjaga disiplin ini, kata dia para muhaddis, kalaulah hadis ini, hadis yang kita baca ini, Nabi kata, dan umat ini akan sentiasa tegak di atas perintah Allah, akan ada orang akan datang menegakkan urusan Allah, dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, orang yang tak mau ikut mereka, tak boleh buat apa ke mereka, sehinggalah datangnya keputusan Allah. Sampai berlaku hari kiamat, orang ini akan ada dengan sabar dia, dengan tekun dia, dengan tekad dia begitu hebat. Kata Imam Ahmad, kalau mereka ini bukan para muhaddisin yang istiqamah dengan agama, siapa mereka? Aku tak tahu dah orang lain. Subhanallah. Jadi bukan sahaja ilmu itu dituntut, tapi ilmu yang benar itu juga dituntut. Maka tengok, Imam Al-Auza'i yang wafat pada tahun 157 Hijrah rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa ilmu adalah apa yang berasal daripada para sahabat. Bila kita sebut, Nabi kata, bila tanda orang itu Allah nak bagi kebaikan, Allah bagi dia faham agama. Dalam matan hadis tu dia kata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah fahamkan dia agama. Yang dimaksudkan Allah fahamkan dia dengan agama itu agama apa? Fahamannya macam mana? Kata Imam Al-Auza'i, seorang daripada Imam Ahlu Sunnah, ilmu adalah apa yang berasal daripada para sahabat. Kalau dia dapat ilmu tu, bermakna dia dapat kebaikan. Kenapa? Ini kerana Allah berfirman dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah khitab perkataan kuntum. Kuntum itu bukan kita, para sahabat. Walaupun disiplin ilmu ulumul Quran, dia kata al-ibratu li umumi lafzi la li khususi sababi. Boleh mengambil pengajaran daripada lafaz ayatnya umum dan tak payah melihat kepada sebab-sebabnya khusus, tetapi ayat itu turun berkenaan dengan para sahabat. Allah kata dalam ayat itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Maka mengambil daripada situ, kata Imam Al-Auza'i, ilmu adalah apa yang berasal daripada para sahabat. Apa yang tidak berasal daripada para sahabat, itu bukan ilmu yang dimaksudkan oleh hadis itu. Dan adapun yang datang bukan daripada salah seorang daripada mereka, maka itu bukanlah ilmu. Allahu Akbar. Dia maksud bukan ilmu itu, dia tak seperti yang Rasulullah maksud ni, apa dia takkan jadi kebaikan secara mutlak. Banyaklah kita dapat ilmu-ilmu, maklumat, info-info baru, tetapi dia ke arah khair itu, dia tak akan jadi mutlak. Dia akan jadi bersyarat, dia akan jadi nak kena olah. Tapi ilmu yang berasal daripada para sahabat, kesemuanya akan jadi khair. Ini kerana para sahabat mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan, ada satu disiplin, ada satu perkara yang penting. Apa itu? Bila kita mengaji, salah satu disiplin itu, bila kita mengaji, manhaj itu penting. Bukan soal kita baca buku siapa, tetapi manhaj itu penting. Katalah kita ini mazhab Syafi'i, tapi kita baca fiqh Abu Hanifah, tidak ada masalah. Sekiranya manhaj itu susun bagi elok. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i sekalipun, tapi kita baca buku orang lain, tapi kalau manhaj kita tak penting, lingkup mazhab Syafi'i. Bukan kata mazhab Syafi'i lingkup, agama lingkup. Sebab apa yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi berkenaan dengan ucapan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kata Umar Al-Khattab, agama ini menjadi rosak kerana 3 sebab.
Ini direkodkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi, dan dia menyebut, kata dia, khabar ini adalah sahih. Agamanya menjadi rosak kerana 3 sebab, kata Umar Al-Khattab. Yang pertama, kata Umar, zallatul alim, kerana kesilapan para ulama, lingkup agama. Zallah al-alim ini bila ulama itu tak berada pada dia punya jalan dia, lingkup agama. Pasal daripada dia lah dapat ilmu. Pasal tu Abdullah bin Mas'ud dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebut, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Pada apa yang kamu tahu, kamu cakap. Apa yang kau tahu, kau cakap. Tapi apa yang kau tak tahu, kau mesti kata Allahu a'lam. Kata Allahu a'lam pada benda kita tak tahu, kata dia, itu menyelamatkan agama. Dia bukan mesti orang tanya jawab. Ni nak mengkuh juga, nak paksa juga. Jadi tak jawab, malu lah. Pasal apa, jubah pun iron. Tak boleh jawab ke apa. Nak kena tukar jubah lain. Nak mengkuh juga jawab. Zallatul alim, lingkup agama, lingkup. Yang kedua, kata Umar Al-Khattab, agama lingkup, agama jadi rosak. Pasal apa? Pasal jidal munafik bil Quran. Pasal orang munafik berdebat terhadap Al-Quran. Orang yang tidak ada ilmu berdebat pasal Quran, lingkup agama. Lingkup agama ni, dia tak tahu apa, dia cakap. Dan yang ketiga, kata dia, agama jadi lingkup pasal a'immah mudillin, pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Para pemimpin yang menyesatkan, para pemimpin yang mereka itu tidak dipimpin oleh petunjuk Allah. Maka 3 sebab ini, kata Umar Al-Khattab, seperti diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, kata Umar, rosaklah agama ini. Di sisi para ulama hadis, sanad itu penting. Pasal itu Imam Nawawi rahimahullah, kalau antum baca dalam Riyadhus Salihin, Nawawi akan buka satu bab, iaitu bab ghibah. Bab ghibah, ataupun orang baca ghaibah. Nabi sebut dengan ghibah, boleh. Di situ Nawawi menyebut tentang ghibah yang mubah. Ghibah yang mubah ni maksud dia, di antara mengumpat yang orang kata excuse. Kalau kita umpat pada bab ini, dia tidak ghibah. Apa dia? Salah satunya ialah di dalam masalah jarah. Jarah ni apa dia? Kata dia dalam masalah majruh ni, apabila para ulama mendapat satu kisah daripada satu orang, maka para ulama akan semak kawan yang bawa kisah ni siapa dia. Maka berlakulah siasatan itu. Maka dalam duk menyiasat itu Abdullah bin Mubarak dalam duk menyiasat tu, maka dia sebutlah, dia kata fulan bin fulan matrukul hadis. Fulan bin fulan, kita tak terima hadis dia. Tiba-tiba ada orang alim jugalah, ulama juga, duduk dalam majlis Abdullah bin Mubarak. Dia dengar Abdullah bin Mubarak sebut nama sifat